Teknik penyoalan juga merupakan salah satu teknik yang penting dalam satu-satu sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan teknik penyoalan ini terkandung dalam standard 4.9 dalam SKPM. Di mana teknik penyoalan memainkan peranan untuk menarik para pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, teknik penyoalan ini perlu diselaraskan dengan aras pemikiran para pelajar, kerana dalam setiap kelas tidak mempunyai pelajar tidak mempunyai aras pemikiran yang sama. Ada yang aras rendah dan juga ada yang aras tinggi. Jadi saya mulakan dengan aras yang rendah untuk pelajar yang mempunyai aras pemikiran yang rendah dan seterusnya kepada aras yang lebih tinggi. Iaitu saya mengikut taksonomi Bloom ataupun reverse taksonomi, iaitu bermula dengan soalan pemahaman dan akan diakhiri dengan soalan mereka cipta, mengikut aras kesukaran soalan tersebut supaya pelajar dapat menjawab soalan itu dengan baik. Okey, jika kamu dapat lihat yang apa saya paparkan di hadapan ni tentang gambar beberapa orang tokoh. Okey, saya nak kamu senaraikan nama-nama tokoh tersebut. Okey, boleh fikir? Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Saya cikgu. Okey, silakan Ain. Gambar di depan gambar Soekarno, Soekarno, Hazil Rizal, Hazil Rizal, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Emilio Aguinaldo, Raden Ajeng Kartini. dan Raden Ajeng Kartini. Okey, terima kasih Ain. Betul? Betul. Okey, tepat jawapan Ain tu. Kita lihat gambar yang pertama ataupun yang di tengah-tengah tu lebih dulu, itu adalah Hazil Rizal, seorang pemimpin nasionalisme di mana? Okey, yang kedua gambar Soekarno, yang ketiga gambar Ho Chi Minh, yang keempat okey, dan yang kelima Raden Ajeng Kartini. Jadi apa tujuan saya tayangkan gambar-gambar ni kepada kamu? Kesemua gambar tadi tu merupakan gambar tokoh nasionalisme di Filipina, Indonesia dan Vietnam. Mereka banyak memperjuangkan nasib rakyat dan tanah air mereka. Okey, betul. Terima kasih Zaiti dan juga Husnah. Tepat sekali kerana mereka ni merupakan tokoh-tokoh nasionalisme di tanah air masing-masing. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh tentang bab ini. Okey, perkataan nasionalisme. Biasa dengar kan? Biasa dengar dan biasa dipertuturkan. Tapi adakah kamu semua faham maksud nasionalisme? Faham ke tak? Faham? Okey. Silakan. Nafisah. Perasaan cinta akan negara, cikgu. Perasaan cinta akan negara. Cinta tu maksud dia apa? Macam kita cintakan negara. Sayang akan negara. Okey, terima kasih. Ada lagi siapa-siapa yang nak beri maksud lain? Okey, Syahidah, silakan. Sanggup berkorban untuk negara. Sanggup berkorban untuk negara. Berkorban dari segi apa? Nyawa, macam sanggup buat apa sajalah untuk negara. Okey, terima kasih. Tepat. Dan ada sesiapa lagi yang nak beri jawapan? Okey, Aizat. Sanggup mempertahankan negara dan melawan penjajah. Sanggup mempertahankan negara dan melawan penjajah. Tanah Melayu ada penjajah ke? Ada dulu. Ada. Siapa yang menjajah tanah Melayu? British. Okey, tepat. Terima kasih. Okey, kita lihat jawapan di depan. Tepat atau tidak? Okey, cinta akan negara, sanggup berkorban untuk negara, sanggup mempertahankan negara, dan ada lagi satu. Okey, yang tidak kamu berikan, iaitu dia termasuklah untuk membebaskan cengkaman ekonomi dan budaya asing. Mengapa perlunya nasionalisme ni dalam diri kita? Okey, Hayul. Untuk membebaskan negara kita daripada dijajah, cikgu. Negara kita tanggungjawab kita. Kita tidak akan biarkan orang lain memerintah negara kita. Okey, semangat Hayul, tepuk. Tepuk Hayul. Okey, seterusnya ialah faktor nasionalisme. Jadi setiap perkara yang berlaku dia mesti ada faktor ataupun mesti ada penyebab kepada perkara tersebut.
Jadi begitu juga dengan semangat nasionalisme yang muncul di Asia Tenggara ni, dia mesti ada penyebab kepada kemunculan semangat nasionalisme tersebut. Okey, jadi ada berapa faktor nasionalisme dan kalau boleh saya nak kamu sebutkan satu persatu. Siapa yang nak jawab? Okey, Nabil. Ada 8 faktor cikgu, antaranya dasar penjajah barat, pengaruh agama, karya kesusasteraan, sistem pendidikan, kemunculan golongan intelektual, pengaruh media massa, sistem pengangkutan dan perhubungan, dan pengaruh luar. Okay, ini ke-8 faktor penyebab berlakunya nasionalisme di Asia Tenggara. Okay, sekarang ni saya nak kamu jelaskan satu persatu. Kita mulakan faktor yang pertama iaitu dasar penjajahan barat. Siapa yang nak terangkan? Saya nak cuba jawab, cikgu. Okey, silakan Mirul. Dasar ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat kerana pertama, sistem birokrasi barat tidak melibatkan rakyat tempatan dalam pentadbiran. Kedua, rakyat tempatan kekal dalam ekonomi tradisional. Ketiga, dasar ekonomi penjajah menindas penduduk tempatan. Contohnya sistem polo di Filipina dan sistem tanaman paksa di Indonesia. Keempat, penjajah mewujudkan jurang sosial dan berada dalam kelas tersendiri. Kelima, penjajah hanya bergaul dengan golongan elit tempatan, terutama golongan bangsawan dan pegawai tempatan, pegawai kerajaan yang berpendidikan barat. Keenam, dasar keterbukaan penjajah terhadap kemasukan imigran membawa kepada penguasaan mereka dalam ekonomi. Itu saja, cikgu. Macam mana tu Amirul? Saya tak faham lah. Okey, nampaknya Syahidah tak faham. Mirul? Ataupun rakan-rakan lain, siapa boleh tolong jelaskan lagi? Cikgu saya. Okey, Dayah silakan. Okey. Apalah Syida ni? Okey, Syida. Apa yang dimaksudkan dengan Amirul sebentar tadi dapat kita fahami sekiranya kita mengetahui ciri-ciri umum sistem birokrasi barat, iaitu yang pertama, penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahan. Kedua, pelantikan Kabinet Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan. Ketiga, pelaksanaan pentadbiran melalui biro. Keempat, pelantikan pegawai barat sebagai ketua biro. Dan kelima, pengenalan undang-undang barat. So, kesimpulannya yang dapat kita lihat daripada sistem birokrasi barat tadi, kita mendapati bahawa pembesar tempatan hilang kuasa kerana segala urus pentadbiran diambil alih oleh pegawai barat. Sebab itulah rakyat tempatan semuanya tak puas hati sebab kita punya hak diambil daripada orang lain. Okey, Syahidah, faham? Faham. Okey, tadi kita telah jelas tentang dasar penjajahan barat. Okey, kemudian kita akan pergi ke yang seterusnya iaitu kemunculan golongan intelektual. Okey, sekarang siapa boleh terangkan tentang faktor yang seterusnya iaitu kemunculan golongan intelektual? Saya tahu, cikgu. Okey, Hayul, silakan. Maksudnya begini, kemunculan golongan intelektual merupakan pencetus gerakan nasionalisme. Golongan ini yang berpeluang melanjutkan pelajaran di Barat dan di Asia Barat telah didedahkan dengan idea falsafah Barat dan Islam. Pengalaman mereka di Barat dan di Asia Barat telah menyedarkan golongan ini betapa pihak penjajah tidak mentadbir tanah jajahan seperti mereka mentadbir negara mereka sendiri. Golongan inilah kemudiannya yang memimpin gerakan nasionalisme setelah kembali ke tanah air. Pada peringkat awal, mereka hanya menuntut taraf hidup bangsa mereka dibela, tetapi akhirnya mereka meminta penjajah membebaskan negara mereka. Okey, panjang lebar penerangan daripada Hayul. Okey, tepat sekali. Cikgu. Ya? Ada apa? Silakan. Mengapa pada peringkat awal mereka tidak menuntut kemerdekaan? Pada peringkat awal mereka tidak menuntut kemerdekaan. Mereka tu kamu rujuk kepada golongan intelektual ni. Okey, kenapa mereka tidak menuntut kemerdekaan? Saya, cikgu. Okey, silakan Liana. Begini Tina, pada peringkat awal mereka hanya menuntut taraf hidup bangsa mereka dibela, tetapi akhirnya mereka meminta penjajah membebaskan negara mereka. Okey. Boleh Tina? Okey, faham cikgu. Faham. Ya, Auni? Cikgu, saya tak fahamlah. Bukankah golongan intelektual ini berpendidikan barat? Tetapi mengapa mereka nak menentang kuasa barat pula, cikgu?
Biar saya jawab soalan cikgu. Okey, Tadi silakan. dia kata kenapa golongan intelektual menentang British kan? Ini sebab British tak memerintah negara jajahan dia macam mana dia memerintah negara dia sendiri. Okey. Terima kasih Mahfuzah. Okey, kita lihat pula gerakan nasionalisme di Asia Tenggara ini boleh dibahagikan kepada dua tahap sebenarnya. Okey, tahap pertama dan juga tahap yang kedua. Saya nakkan kamu buat perbandingan antara gerakan nasionalisme tahap pertama dengan gerakan nasionalisme tahap yang kedua ni. Okey, boleh? Okey, siapa yang nak mula dulu? Okey, Umi. Pada tahap pertama tidak berorganisasi, manakala tahap kedua berorganisasi. Okey, tahap pertama Tidak berorganisasi. tidak berorganisasi. Dan tahap kedua, Tahap kedua berorganisasi. Berorganisasi. Organisasi tu macam mana? Dia mempunyai struktur pentadbiran, struktur organisasi yang lebih mempunyai ketua. Dia mempunyai struktur lah. Pentadbiran ada ketua, ada dia punya ahli jawatankuasa dan sebagainya. Organisasi. Okey. Okey, itu yang pertama. Tahap pertama tidak berorganisasi, manakala tahap yang kedua berorganisasi. Itu baru satu perbezaan. Saya pun tahu cikgu. Okey, silakan. Depan saya je. Pada tahap pertama, rakyat tidak menuntut kemerdekaan dan hanya memperjuangkan isu-isu setempat. Pada tahap kedua, rakyat menuntut kemerdekaan dan berkerajaan sendiri serta lebih radikal. Okey. Tahap pertama tadi Tidak menuntut kemerdekaan. Tahap yang kedua menuntut kemerdekaan dan tindakannya lebih lebih radikal. Okey, terima kasih. Cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan golongan radikal? Okey, golongan radikal. Okey, radikal Radikal tu maksud dia tindakan-tindakan yang dilakukan secara kekerasan. Okey. Boleh bayangkan. Sekarang ni kalau kamu lihat di dunia kita kan berlaku banyak peperangan dan sebagainya, itu dinamakan sebagai tindakan radikal. Sanggup berperang, sanggup membunuh, sanggup melakukan apa sajalah untuk mencapai cita-cita ataupun matlamat. Jadi kalau dalam gerakan nasionalisme ni maksud dia adalah pertubuhan-pertubuhan tadi gerakan dia lebih keras terhadap penjajah untuk menuntut kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat negara-negara di Asia Tenggara ni, contoh dia Indonesia. Indonesia telah dijajah oleh Belanda. Filipina dijajah oleh dua buah kuasa besar iaitu Sepanyol dan Amerika. Okey, lepas tu Burma dijajah oleh British, Vietnam oleh Perancis, Malaysia. Ni sebenarnya bukan Malaysia ni. Tanah Melayu. Okey, tanah Melayu dijajah oleh British, manakala Thailand tiada penjajah. Cikgu, Ya, Hazroni. Thailand tidak pernah dijajah ke cikgu? Kalau begitu, semangat nasionalismenya untuk apa cikgu? Kalau kita lihat Thailand ini memang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa sebenarnya. Sama ada kuasa barat ataupun kuasa timur. Kuasa timur ni Jepun kan? Jepun yang menjadi kuasa penjajah di sebelah timur. Okey. Jadi soalan Hazroni tu sangat baik. Kalau tidak pernah dijajah, kenapa pula boleh munculnya semangat nasionalisme di Thailand? Nak jawab? Okey. Negara Thailand tidak pernah dijajah kerana kebijaksanaan raja-raja Thailand. Selain itu, negara Thailand juga mengamalkan dasar buka pintu dan memperkenalkan pelbagai perubahan dalam pentadbiran. Seterusnya, Thailand sendiri telah memperkenalkan birokrasi barat iaitu Raja Mongkut telah melantik 80 penasihat barat untuk mengetuai pentadbiran dalam pelbagai jabatan. Okey, nak sambung. Ya, sila berdiri. Penasihat barat adalah terdiri daripada pelbagai negara barat. Selain itu juga, Raja Chulalongkorn telah melakukan pemodenan pada pentadbiran Thailand. Sistem raja perlembagaan juga diamalkan untuk menggantikan sistem berkuasa mutlak. Selain itu juga, Thailand telah bekerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Okey. Jadi itu sebab kenapa Thailand tidak pernah dijajah. Okay. Kalau tak pernah dijajah, mengapa boleh timbulnya semangat nasionalisme? Cepat, ada ya? Siapa nak cuba?
Okey, Mirul. Cengkaman ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina, cikgu. Okey, tepat. Okey, terima kasih. Boleh duduk. Cengkaman ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina. Itu salah satu sebab munculnya semangat nasionalisme di Thailand. Kerana ekonomi Thailand pada waktu tersebut dikuasai oleh orang barat. Walaupun tidak dijajah oleh barat, tapi orang barat telah menguasai ekonomi dan juga masyarakat Cina juga telah menguasai ekonomi di Thailand, menyebabkan rakyat Thailand tidak berpuas hati. Kita tinggalkan Asia Tenggara. Okay? Tapi kita masih bercerita tentang nasionalisme. Okay, kita pergi ke dalam diri masing-masing, dalam negara kita dan sebagainya. Okay. Peranan anda untuk mengekalkan semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda. Okay, sekarang saya nak kamu cari peranan. Okay, peranan kamu, bagaimana kamu nak meningkatkan semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda, termasuk diri kamu. Okey, apa peranan kamu? Okey, Syuniza. Menghayati prinsip rukun negara supaya rakyat bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain serta dapat menanamkan sikap cinta akan negara dalam diri. Okey, terima kasih Syuniza. Yang Syuniza kata kita perlu meningkatkan penghayatan kepada prinsip rukun negara yang kita ikrarkan, yang kamu ikrarkan setiap hari Isnin di perhimpunan tu. Supaya prinsip-prinsip itu dapat ditanam dalam diri dan akhirnya dapat menimbulkan semangat cinta akan negara. Okey, ada jawapan lain? Okey, silakan Azmira. Seterusnya, kita mesti mengadakan kempen secara besar-besaran supaya memupuk semangat patriotik dalam kalangan belia. Okey, fokus kepada kempen tadi ialah Untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan belia. belia. Okey, andai katalah semangat nasionalisme ini gagal ditanam dalam diri masyarakat kita pada hari ini, jika semangat nasionalisme ini hilang dalam diri setiap rakyat. Okey, Aizat. Pada pendapat saya, negara kita akan dijajah semula kerana kurang perasaan cinta akan negara yang menyebabkan tiada semangat untuk menentang ancaman luar. Selain itu, negara kita juga akan mundur. Mundur sebab tiada kesepakatan dan perpaduan dalam diri mereka. Okey, terima kasih Aizat. Okey, jadi pada pandangan Aizat bahawa negara kita nanti akan dijajah semula sebab kita dah hilang semangat cinta akan negara. Jadi mana-mana negara yang kuasa besar sekarang ni bila ingin menjajah ataupun menakluk, kita akan buat tak kisah, ya kan? Sebab kita dah hilang semangat cinta akan negara. Okey? Siapa yang nak buat kesimpulan? Okey, Liana. Pengetahuan yang diperolehi ialah kedatangan imperialisme Barat ke Asia Tenggara adalah untuk kepentingan ekonomi negara mereka. Pengenalan sistem birokrasi Barat telah mengubah sistem politik, ekonomi dan sosial negara-negara Asia Tenggara. Pentadbiran kerajaan penjajah mengamalkan diskriminasi dan penindasan. Iktibarnya, kita perlu menjaga kedaulatan negara agar tidak dijajah kembali oleh kuasa asing. Konsep gagasan satu Malaysia perlu dijayakan oleh masyarakat Malaysia pelbagai kaum di negara ini. Okey, terima kasih Liana. Okey, Liana kita dapati dia berjaya mengaitkan dengan konsep gagasan satu Malaysia yang ada kaitan secara terus dengan semangat nasionalisme. Okey, dan pesanan terakhir dari saya, jangan lupa buat latihan dalam laman Frog VLE. Saya telah sharekan laman tersebut kepada kamu. Buat dalam bentuk peta I think.